سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Sadaqallahul azim. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Dan mereka yang diredai Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami. Sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengerikan. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara boros dan bakhil itu. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina
Dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat. Dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik. Maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Dan mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalam syurga. Mereka kekal di dalam syurga itu. Amatlah eloknya syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar, Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepadanya. Bila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa ibadatnya, maka sesungguhnya kamu telah pun menyalahi ketetapan Tuhanku itu. Dengan demikian sudah tentu balasan azab disebabkan kamu menyalahi itu akan menimpa kamu." Kita berada pada ayat-ayat akhir suratul Furqan. Surah yang ke-25 pada juzuk yang ke-19. Bermula ayat 63 sehingga ayat 77. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang sifat hamba-hamba Allah yang sebenar yang disebut ibadur rahman. Dinisbahkan kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Kerana sifat kesyukuran mereka kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan dan kerana mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut dengan sebenar-benarnya dalam mentaati Allah. Kalau sebelum ini ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan tentang kebodohan orang-orang kafir dan tuduhan palsu mereka. Tuduhan yang melambangkan kejahilan mereka terhadap Al-Quran, kenabian, keengganan mereka untuk mentaati Allah dan tunduk pada kekuasaannya. Sesudah dijelaskan akan tanda-tanda kewujudan Allah, keesaannya dan kekuasaannya, mereka tetap kekal hendak menyembah berhala dan mensyirikkan Allah dan menderhaka segala perintah Nabi SAW. Tidak mempedulikan amarannya dan juga balasan akibat perbuatannya. Kerana ilmu mereka itu hanyalah untuk hidup di dunia. Tidak beriman mereka akan hari kebangkitan. Tidak beriman kepada mereka akan balasan. Maka di sini ayat-ayat yang kita bacakan Allah menjelaskan bagaimana sifat Allah, sifat hamba Allah yang sebenar. Kalaupun kamu wahai orang kafir menunjukkan segala watak-watak engkar, watak-watak menentang, watak-watak kufur, watak-watak kebodohan, keangkuhan, maka Allah menunjukkan tentang sifat sebenar hamba-Nya yang akan senantiasa ada. Hamba-hamba Allah yang dinisbahkan pada diri Allah dengan menyebut ibadu ar-Rahman atau ibadur Rahman. Hamba Allah Tuhan yang Maha Pemurah.
Kita dah sebut kenapa dinisbahkan Ar-Rahman, sifat pemurah. Kan hamba-hamba ini ialah yang bersyukur dengan nikmat Allah. Maka layak mendapat ibadur Rahman. Dan kerana hamba-hamba ini menggunakan segala nikmat Allah tadi untuk melaksanakan perintah Allah. Mengiktiraf ianya datang dari Allah dan juga meletakkan nikmat-nikmat tersebut pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau kita lihat ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menyebut 11 sifat hamba-hamba Allah yang terpilih, yang akan berada yang akan ditempatkan pada tempat tertinggi dalam syurga Allah SWT. Maka sifat-sifat tersebut secara ringkas, sebelum kita menjelaskannya secara lebih panjang, itu sifat merendah diri mereka ataupun at-tawadhu. Merendah diri mereka kepada Allah Ta'ala. Bukan rendah mereka pada manusia kerana hina, tapi merendah diri mereka pada manusia dengan apa yang Allah perintahkan. Kerana itu mereka merendahkan diri pada manusia. Yang bukan orang ni, dia secara umum rendah diri pada manusia. Dengan sebab dia dipandang manusia hina, dengan sebab dia mungkin sifat-sifat yang menunjukkan dia lemah. Bukan begitu. Tawadhu' di sini ialah orang yang punya kelebihan, kemuliaan. Namun Allah memerintahkan mereka merendah diri, maka mereka merendah diri. Termasuk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat yang kedua, bagaimana lembut tutur bicara mereka terhadap orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menghina mereka, orang-orang yang tidak menghormati mereka. Maka ibadur Rahman, mereka tahu cara bercakap dengan percakapan yang baik. Wa imma membalas kejahatan tersebut ataupun melindungi diri mereka daripada kejahatan tersebut. Dan sifat mereka yang ketiga, mereka sentiasa bangun malam bertahajud. Bangun malam untuk rukuk dan sujud. Artinya mereka punya masa yang khusus untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala yang melambangkan keikhlasan mereka. Kerana malam dikaitkan dengan dua perkara. Pertama keikhlasan, yang kedua kesan ibadat yang lebih kuat. Siapa pun yang memfokuskan ibadatnya pada waktu malam, maka kesannya lebih hebat. Umpama dalam urusan dunia lah. Orang fokus urusan dunia siang hari, maka jadi hebat urusan dunia dia. Kalau dia bersenam siang hari, kalau dia buat apa-apa siang hari, dia jadi lebih kuat. Untuk ibadat, siapa yang menjaga pada malam hari dengan bertahajud, maka ia akan lebih menguatkan fungsi ibadat dalam dirinya. Termasuk ia akan menyuburkan sifat ikhlas. Kerana kebiasaan malam hari manusia tidur. Dan dia bersendiang beribadat kepada Allah. Dan sifat yang keempat yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Furqan ini, bermula 63 hingga 77 ini, iaitu takut mereka kepada azab Allah. Sehingga mereka berdoa supaya dilindungi daripada azab Allah. Dan sifat mereka yang kelima, mereka bersederhana dalam berbelanja, dalam menggunakan harta mereka. Tidaklah terlalu boros, tidak juga terlalu kedekut. Mereka berada dalam pertengahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat mereka keenam, mereka menjauhkan diri mereka daripada syirik kepada Allah. Sebab-sebab syirik sama ada perkataan atau perbuatan ataupun dengan niat, mereka menjauhinya. Dan sifat mereka yang ketujuh, mereka menjauhi diri mereka daripada menganiaya manusia, yakni membunuh manusia. Mereka tidak membunuh manusia. Mereka menjaga darah manusia. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW bahawa seorang mukmin itu masih berada dalam kelapangan rahmat Allah malam yusib daman, selagi mana dia tidak membunuh. Kalau dia mungkin buat salah-salah lain tapi tidak membunuh, dia masih ada kelapangan dalam agama. Maksudnya dia masih dalam kategori orang-orang yang mendapat rahmat Allah yang banyak. Tapi bila mana dia membunuh, maka ia satu perkara yang berat. Kemudian sifat mereka yang ke-8 ialah mereka menjauhi zina. Sebarang bentuk zina, wa imma perkataan, wa imma perbuatan, wa imma keinginan mereka. Dan sifat mereka yang ke-9 ialah mereka menjauhi pembohongan dan saksi palsu. Dan menjauhi diri mereka daripada majlis sia-sia. Dan sifat yang ke-10, mereka sentiasa mendengar peringatan. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
mereka tidak mendengar sebagaimana orang munafik dengar dengan cara memekakkan telinga, membutakan mata. Tapi mereka ini dengan cara memasang telinga, dengan cara memandang dan melihatnya untuk mengambil pengajaran setiap yang mereka dengar, setiap yang mereka lihat. Dan sifat mereka yang ke-11 ialah mereka yang sentiasa ibtihal, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya Allah kurniakan pada mereka zuriat yang baik-baik, isteri, pasangan hidup yang baik dan menjadi pemimpin kepada orang bertakwa dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara ringkas 11 sifat Ibadur Rahman yang dibacakan atau yang disebut di dalam ayat yang kita bacakan ini. Setengah ulama menyatakan 9 sifat, setengah kata 11 sifat. Apakah bezanya? Bezanya kerana sebahagiannya menggabungkan syirik, membunuh dan zina dalam satu sifat. Dan sebahagiannya menceraikannya. Yakni bunuh satu hal, syirik satu hal, zina satu hal. Maka jadilah 11. Ini bagaimana cara kira. Sebenarnya cara kira itu taklah penting. 9 atau 11. Tetapi apa yang ada dalam itu? Sifat-sifat tersebut. Kalau kita perhatikan satu persatu. Yang pertama sifat Ibadur Rahman yang Allah sebut. Wa Ibadur Rahman. Dan hamba-hamba Allah yang terpilih itu, hamba-hamba Allah pada Tuhan yang pemurah itu, maka Allah menyebut sifat mereka yang pertama. Alladzina yamshuna 'alal ard haunan. Iaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sifat tawadhu. Mereka ini digelar sebagai hamba Allah yang ikhlas lagi rabbaniyin. Disebut Ibadur Rahman, ia juga merujuk kepada hamba Allah yang rabbaniyin. Apa maksud rabbaniyin? Yang orang-orang yang melakukan sesuatu kerana Allah demi mengharapkan balasan di sisi Allah Ta'ala. Maka mereka ini berjalan dengan tenang. Haunan dengan makna tenang. Pertama, dia memberi maksud tawadhu. Maka tawadhu itu digambarkan mereka berjalan dengan tenang, dengan penuh kemuliaan, tanpa sombong dan tanpa takabur. Mereka memijak bumi dengan perlahan-lahan. Maksudnya tak adalah hentak bumi. Tak macam kawat askar Rusia ke, askar Pakistan, askar India, dikawat, dihentak kaki ke bumi. Maka orang ni dia tak jalan macam tu. Dia jalan tanpa menghentak kaki. Dia berjalan dengan memijak bumi tadi dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Dan kalau kita perhatikan, ini juga merupakan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan surah Luqman Allah berfirman dalam menceritakan nasihat Luqman pada anaknya dengan berkata, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kamu berjalan atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Bila kita sebut berjalan dengan tawadhu, dengan rendah diri, bukan bermaksud dia berjalan dengan lembek badan dia, tunduk kepala dia. Bukan begitu. Jalannya jalan orang sihat. Bukan jalan orang sakit lalu memberi alasan ayat ini. Itu Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah terpilih itu, hamba Allah yang ikhlas itu, hamba Allah yang rabbani itu berjalan dengan merendah diri. Di sini Allah sebut sifat tawaduk yang ada pada hati, bukan cara berjalan dengan maksud jalan cara orang sakit. Ini ada orang kita nampak tawaduk ni berjalan Ustaz, tunduk kepala lembek. Padahal dia itu kena penyakit. Bukan macam tu. Sebab itu makruh, kata ulama, seorang berjalan dengan melemahkan diri ni, buat lembek-lembek. Buat lembek berjalan selalu. Kononnya macam tawaduk. Satu ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat seorang pemuda berjalan dengan perlahan. Slow berjalan. Kononnya berjalan orang tawaduk. Slow, tunduk kepala. Lalu kata Umar Al-Khattab, "Malaka anta marid?" Dah apa sebab kamu? Apakah kamu sakit? Anta marid. Kamu sakit. Katanya, "La ya Amirul Mukminin." Tidak, wahai pemimpin sekalian orang beriman. Fa'ala bid-darrah. Lalu Umar pun angkat rotan. Jalan biar cergas sikit. Wa amarahu an yamshi biquwwah. Jalan biar nampak gagah. Tak tahu orang kalau jalan mendada nampak sihat. Macam orang baru keluar daripada gym keluar. Bukan maksud dia sombong. Itu cara jalan orang cergas. Nampak jalannya laju, itu orang cergas. Nampak jalan tu dia ada karisma dia. Bukan bila kita sebut merendah diri dalam berjalan kita pun buat lembek. Macam berjalan orang garuk lembek.
Macam jalan orang sakit darah tinggi, kecimani, macam orang ada masalah. Bukan jalan macam tu. Bila Allah menyebut tentang sifat orang beriman berjalan dengan merendah diri dengan keadaan dia tidak menghina sesiapa. Dengan keadaan dia tak nampak dirinya itu hebat, tidak. Dia berjalan dengan keadaan cergasnya, berjalan dengan baiknya, tapi dalam dirinya tidak membawa sifat kesombongan. Artinya hari ini kita keluar rumah, tak ada fikir kita nak hina siapa-siapa, nak angkat diri kita, akulah terbaik hari ini. Bukan. Sebab itu Aisyah radhiyallahu ta'ala ditanya, siapakah orang paling jahat? Siapa dia orang paling jahat? Paling buruk? Man musi'un nas? Manil musi? Siapa yang paling jahat? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, orang yang keluar dan menganggap orang lain itu bawah pada dia. Dan dia menganggap diri lebih baik. Zanna annahu, dia menyangka dirinya itu lebih baik pada orang lain, maka itu dia orang paling buruk. Jadi kita keluar rumah, kita berjalan, tak ada fikir kita nak hina siapa hari ni, kita nak aniaya siapa hari ni, berjalan sebagaimana kita keluar rumah dengan izin Allah Ta'ala. Maka ini maksud tawaduk. Bukan maksud kita pun tunduk kepala, bukan maksud kita berjalan lemah lonlai. Ini panggil tasannuk, pura-pura buat lembik. Maka ini dilarang oleh para alim ulama. Maka kita dah bawa satu asar bagaimana Umar Al-Khattab hampir nak memukul seorang pemuda berjalan lembik macam tu. Atas nama nak cuba tawaduk, bukan. Jalannya makruf. Orang Islam berjalan makruf. Cara berjalan nampak sihat, segar, kuat, bertenaga, bermotivasi berjalan. Tapi dalam masa yang sama merendah diri. Sama tidak fikir untuk menghina orang lain. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sifat yang kedua. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Bila orang-orang bodoh bercakap dengan mereka, yakni menghina mereka, menyebut perkataan-perkataan buruk kepada mereka, mereka tidak membalasnya perkataan buruk yang sama. Kalau tidak, mereka sama seperti mereka. Kalau orang sebutlah perkataan buruk-buruk, yang kita tak payah contohlah kerana buruk itu maklum. Maka sifat mereka bila dengar perkataan buruk, wa imma dengan lafaz atau dengan tulisan. Kalau hari ini orang komen-komen dalam Facebook kita yang buruk-buruk, maka tak perlu layan. Kaedah yang disebut oleh Allah di sini, qalu salama. Mereka berkata salama. Apa maksud salama? Pertama maksud salama ialah tidak mempedulikan. Allah sebut dalam Quran, wa iza sami'ul lagwa a'radu anhu. Bila mereka mendengar perkara sia-sia, perkara tak elok, mereka berpaling darinya. Artinya kalau kita dengar perkataan buruk-buruk, kita buat ignorant, buat macam tak tahu. Seolah kita tak dengar. Seolah perkataan tu kita tak dengar. Baik maki ke, baik hina, tak dengar. Itu memberi maksud salam. Dan salam juga memberi maksud memaafkannya. Barangkali dia ni sebut tu dalam keadaan marah. Barangkali dia sebut ni dalam keadaan emosinya tak stabil. Tak apa, kita maafkan. Maka ini juga memberi maksud salam. Dan salaman juga memberi maksud seorang tadi membalas kembali perkataan yang baik. Seumpama, moga Allah Ta'ala selamatkan kamu. Moga Allah sihatkan tubuh badan kamu. Apa sahaja. Pernah ada seorang ulama diherdik dan dikata dengan perkataan yang buruk. Itu namanya Ahnaf bin Qais. Seorang tabi'in yang beriman zaman Nabi SAW tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Maka kata Ahnaf waktu orang maki dia. Maki macam-macam. Maka dia kata, apakah kamu, wahai orang muda? Apakah sudah selesai perkataan maki kamu? Dah selesai? Kalau tak selesai, aku tunggu lagi sampai habis. Kerana aku tidak mahu didengari oleh orang yang menyayangiku, pengikutku. Kalau mereka mendengarnya, maka kamu habis. Aku okey, aku terima. Ni penyokong-penyokong. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika mana berkata pada anaknya Yazid, Yazid meminta Muawiyah mengenakan tindakan kepada Ahnaf bin Qais. Lalu kata Muawiyah, apakah kamu kenal siapa itu Ahnaf? Dia kalau marah, akan marah bersamanya 100,000 orang. Mana pengikut dia ada 100,000. Kalau dia marah, akan marah bersamanya 100,000 orang yang lain. Baik, kamu tak pandang dia ni sebelah mata. Dan diriwayatkan juga kisah seorang ulama yang bila orang kata perkataan buruk padanya, maka dia menjawab dengan berkata, kalau sekiranya benar perkataanmu itu, maka aku beristighfar pada Allah. Kalau betul kamu kata tu, aku mohon ampun pada Allah. Tapi kalau tak betul apa yang kau katakan, moga Allah ampunkan kamu. Ini perkataan baik. Jadi kita tengoklah orang tu macam mana.
yang menyebut perkataan buruk pada kita, kita kena tengok jenis mana orang ni. Kalau jenis rapat dengan kita, maka kita boleh nasihat yang baik-baik. Kalau jenis orang ni kita tahu dia akan, kalau kita jawab, kita tak menunjukkan permusuhan, maka diam lebih baik. Sebab itu disebut dalam hadis, faliyakul khairan aw liyasmut. Cakap baik atau diam. Kadang-kadang diam lebih baik. Orang ni kalau kita nasihat, maka turut dia. Ada seorang hamba Allah pencuri masuk rumah dia. Ompak dia, maka dia pun pesan, dia pun nasihat pencuri. Kenapa buat benda yang Allah larang ni? Kena tumbuk sebiji. Kena tumbuk. Maksudnya keadaan macam ni baik dia. Jadi bila kita berhadapan dengan orang cakap buruk-buruk, tengok di style mana. Kalau orang ni kita kata boleh makan nasihat, makan nasihat lebih baik. Janganlah banyak sikit mengucap. Kenapa asyik marah ni? Banyak mengucap. Kenapa sebut benda tak baik ni? Kita kan orang Islam. Itu ucapan yang baik. Atau kalau kita orang ni, kalau lagi nasihat, lagi dia berapi, maka kita diam lebih baik. Maka itu maksud salam. Artinya kita tidak terjebak dalam permainan itu. Dia orang yang bodoh ini akan menarik kita, jebak kita dengan perkataan buruk-buruk, supaya kita juga berkata perkataan sama macam dia. Dia maki kita, dia nak dengar makian daripada kita. Nabi SAW di antara akhlak baginda SAW, la taziduhu shiddatul jahil alaihi illa hilman. Setiap kejahilan orang, setiap kekasaran orang pada Nabi SAW, makin kasar dia, makin lembut Rasulullah. Lagi kasar dia, lagi lembut. Seorang lelaki, ketika mana Nabi SAW sedang berjalan, Rasulullah pakai kain serban pada bahunya, maka dia tarik kain serban tadi sehinggalah meninggal bekas pada leher Rasulullah. Merah. Lalu dia kata, ya Muhammad, a'tini malaka mimma a'taka Allah. Berikan kepadaku harta yang Allah beri pada kamu. Maka Nabi berpaling. Dia nak minta zakat. Dia susah. Lalu kata Nabi SAW, aku tidak menyimpang apa-apa harta. Andai kata ada harta, nanti aku akan berikan pada kamu. Nabi jawab dengan lembut. Walaupun Rasulullah ditarik dengan begitu keras. Kerana sifat Rasulullah, lagi orang tu keras, lagi Rasulullah lembut. Tak kejahilan orang ni. Maka ini ibadur rahman. Diriwayatkan dalam hadis, Nabi SAW berkata, seorang lelaki memaki seorang lelaki di sisi Rasulullah. Maka Rasulullah sedang tengok satu kejadian, ada dua orang lelaki bergaduh. Yang seorang tu maki. Maki orang tu yang satu tu diam. Maka yang dimaki itu atau disebut perkataan Arab masbub. Bila dimaki, maka masbub kata alaikassalam. Moga Allah Ta'ala selamatkan kamu. Alaikassalam. Moga Allah sejahterakan kamu, selamatkan kamu. Lalu kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya malaikat berada di antara keduanya. Bila seorang itu melaknat, maka malaikat berkata, bahkan kamu lebih layak dengan perkataan itu. Maksudnya kalau ada seorang tu, dia cakap buruk-buruk kat kita, malaikat akan berada di tengah orang yang memaki. Di tengah. Yang memaki itu malaikat akan kata, kamu lebih layak dengan perkataan tadi. Kalau orang ni kata, kamu ni bodoh misalnya, dia lebih layak perkataan. Malaikat kata. Maka kita tak payah jawab. Kalau dia kata kita ni binatang, katakan, malaikat akan kata, kamu yang lebih binatang. Kalau kita tak jawab. Kalau kita jawab, kita sama. Bila dia cakap buruk, kata Nabi SAW, malaikat berkata, bal anta wa anta haqqu bihi. Bukan kamulah orangnya dan kamu lebih berhak dengan makian itu. Tetapi, kalau sekiranya, wa idza qulta lahu alaikassalam, ke atas kamu selamat, maka malaikat berkata, tidak selamat dia, bukan kamu yang lebih berhak selamat. Maksudnya begini, kita nak faham. Sebab kita terjemah secara spontan. Maksudnya gini, kalau sekiranya seorang tadi, orang maki dia. Maki, waktu dia maki, malaikat akan kata kepada yang maki tadi, bukan kamu yang lebih layak dengan makian itu. Dan kalau orang dimaki pula jawab, alaikassalam, moga Allah selamatkan kamu. Doa pula untuk baik. Lalu malaikat kata, sesungguhnya dia tak layak doa itu, bukan kamu yang lebih layak doa itu. Kamu yang patut dapat, bukan dia. Artinya seorang yang baik, bila doakan pada orang yang memaki dia, maka doa itu dapat pada dia, bukan dapat pada orang itu. Ini menunjukkan kelebihan bersabar.
Bahkan diriwayatkan juga satu ketika bila seorang memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar diam. Ya. Kemudian dah lama tu maki lagi, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu jawab. Maka Nabi SAW meninggalkannya. Dan Abu Bakar kejar, ya Rasulullah sekejap. Aku nak tanya, kata Abu Bakar As-Siddiq, kenapa waktu dimaki aku tak jawab, maka Tuhan tak lari. Tapi bila aku jawab, kenapa Rasulullah lagi? Kata Nabi SAW, ketika mana dia memakimu, aku melihat malaikat sedang menjawabnya. Jadi kalau orang tu kata kita ni suatu perkataan buruk, mereka kata, kamu yang buruk tu, bukan dia. Mereka tu menjawab. Kita bayangkan kita, dalam situasi orang cakap buruk pada kita, tiba seorang yang hebat bela kita. Orang kata perangai itu kamu, bukan dia. Rasa macam mana? Ataupun kita adik-beradik gaduh, mak kita ni jadi menyokong kita. Ni si adik maki si abang. Mak tu jawab, yang teruknya kamu, bukan abang kamu. Maka adik tu diam lah. Mak cakap. Kalau adik cakap lebih, pelompang. Ibarat. Jadi kata Nabi SAW, waktu kamu tidak menjawab, aku melihat malaikat jawab. Tapi bila mana waktu kamu jawab, maka malaikat tak jawab. Dibiarkan kamu. Sebab itu aku tinggalkan. Di antara akhlak Nabi SAW, Nabi akan duduk di mana tempat malaikat ada. Bila malaikat tak ada, Rasulullah pun tak duduk. Tempat di mana malaikat ada, Rasulullah akan ada. Kalau tak ada, maka Rasulullah tak ada. Kerana malaikat sentiasa mengiringi Nabi SAW. Sebab itu para sahabat suka untuk berada di sini Nabi SAW. Kerana mereka tahu ada malaikat bersama baginda SAW. Yang ini rahmat Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sifat yang ketiga. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, iaitu orang-orang yang bangun malam, yang ini bertahajud. Kata Ibn Abbas, man salla raka'atain aw aksar ba'da al-isya faqad bata lillah sajidan wa qa'iman. Artinya orang-orang yang bangun malam menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Kata Ibn Abbas, ini lebih ringan. Siapa yang sembahyang 2 rakaat atau lebih selepas solat isyak, dia sudah dianggap melakukan qiyamul lail. Dia dah termasuk ayat ini, kata Ibn Abbas. Artinya kadang-kadang kita payahlah nak bangun 3 pagi, 4 pagi payah. Tapi apa pun solat selepas isyak disebut qiyamul lail. Qiyamul lail syaratnya selepas isyak. Bangun malam. Dan dia dalam kategori solat-solat tahajud. Artinya kategori waktu tahajud. Lagi mana seorang dia tak solat isyak, dia tak boleh buat solat tahajud atau dia tak boleh buat solat qiyamul lail. Dia kena solat isyak dulu. Solat isyak baru dianggap selepas isyak tadi, waktu apa pun dia buat dinamakan qiyamul lail. Kalau dia jamak takdim, dia dah solat isyak dulu, maka solat selepas isyak itu dinamakan qiyamul lail. Sebab itu kata Ibn Abbas, siapa yang solat 2 rakaat selepas solat isyak atau lebih, dia sudah termasuk ayat ini, itu mendirikan malam. Dah termasuk. Ini dah dapat kemuliaan. Macam kita sebut tentang Lailatul Qadar juga. Lailatul Qadar ni tuan-tuan, bila kita solat maghrib berjemaah, kita dapat Lailatul Qadar. Dapat isyak pula berjemaah, dapat Lailatul Qadar. Dapat subuh pula berjemaah, maka kita dapat Lailatul Qadar. Cuma takkan sama lah yang dapat sepenuh malam. Tapi dapat atau tak dapat. Sebab tu kalau kita kata, Ustaz saya selalu terlepas Lailatul Qadar, tak terlepas. Bagaimana kamu solat maghrib berjemaah? Bagaimana kamu berada di tempat yang sepatut kamu berada, maka kamu tidak pernah terlepas. Kemudian Allah menyebut sifat keempat, mereka takut pada azab Allah sehingga mereka berdoa. Kerana seorang tak akan berdoa melainkan akan takut sesuatu atau harap sesuatu. Benda kecil orang tak doa, bila benda tu dianggap besar oleh dia, maka dia akan berdoa. Maka Allah menyebut doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, palingkan daripada kami azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama, azabnya terlalu pedih. Kerana azab tu bila kena, dia terus melaziminya. Dia tak macam kita sakit gigi, sakit kepala. Sakit sekejap, kemudian nanti baik. Lepas tu datang balik sakit. Macam kita sakit perut, sekejap sakit. Lepas tu okey balik, kemudian sakit balik. Azab neraka tidak begitu. Dia sakit berterusan. Itu disebut perkataan gharama, berterusan. Ai daiman laziman mutalaziman. Terus menerus. Kalau hal-hal sakit dunia yang saya katakan tadi. Tuan-tuan sakit, dia akan berhenti sekejap. Kita tidur, maka berhenti sakit. Kemudian untuk berapa tempoh, okey balik. Kemudian sakit balik. Itu sakit kat dunia. Tapi yang diazab dan neraka dia tak ada istilah berhenti sekejap. Kurang sekejap. Tak, sentiasa bertambah. Sebab itu Allah menyebut, fala yukhaffafu anhumul azab
wala hum yunzarun, tidak akan diringankan kepada mereka apa pun bentuk azab. Kerana azab itu bila datang dia makin berat, makin berat, makin berat, makin berat, makin berat dan secara lazim tanpa berhenti. Maka orang beriman takut azab. Walaupun sehari kena pun takut. Apatah lagi kalau kekal. Dan mereka berkata lagi, innaha, sesungguhnya neraka itu saat seburuk-buruk mustaqaran, tempat, wa muqama, dan juga tempat kembali. Tempat kembali dan tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat. Tak nak masuk neraka, ya Allah, tempat buruk. Dan kemudian Allah menyebut sifat mereka, iaitu mereka bersederhana dalam berbelanja. Taklah melampau. Baik, apa maksud bersederhana? Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, min fiqhir rajul qasduhu fi ma'isyatihi. Antara bijak seorang bila mana bersederhana di dalam kehidupannya. Dan hadis yang Nabi kata, ma'ala man iktasad. Tak akan miskin orang yang bersederhana. Yang jenis bankrupt, muflis sebab dia hidup tak sederhana. Yang hidup sederhana tak akan bankrupt, kata Nabi SAW. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Ma ahsanal qasda fil ghina wa ma ahsanal qasda fil faqr wa ma ahsanal qasda fil ibadah. Indahnya sederhana ketika kaya. Indahnya sederhana ketika miskin. Indahnya sederhana ketika mana ibadat. Bila satu ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik berkata kepada Umar bin Abdul Aziz ketika mana dia mengahwinkan anaknya Fatimah. Lalu faqala lahu Umar berkata kepadanya, bila Abdul Malik tanya, ni kamu nak kahwin dengan anakku, berapa belanja kahwin? Kata Abdul Malik. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, al-hasanatu baina sayyi'atain. Kebaikan itu antara dua kejahatan. Maksud kebaikan antara dua kejahatan, kemudian dibaca ayat ini. Itu orang-orang yang merupakan hamba Allah sebenar, bila mana dia berbelanja tak melampau. Melampau tu ialah kejahatan. Dan tidak kedekut. Kedekut itu juga kejahatan. Maka duduk tengah-tengah. Kebaikan berada di dua kejahatan. Mana kejahatan membazir dan kejahatan kedekut. Dalam maksud saraf atau membazir, kata Hasan al-Basri, laisa fin nafaqati fi sabilillahi saraf. Mana-mana kebaikan itu tidak dianggap membazir. Perbelanjaan pada kebaikan tak anggap membazir. Setengah ulama berkata, ini Umar Al-Khattab kata, kafa bil mar'i sarafan alla yashtai syai'an illa ishtarahu fa akalahu. Dianggap melampau itu setiap kali dia punya keinginan, dia membelinya dan dia memakannya. Benda dia nak, dia akan cari juga. Itu dianggap melampau. Setiap kali rasa nak, dia akan cuba dapatkan dan nak makan juga. Dalam Sunan Ibnu Majah daripada Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, inna minas sarafi an ta'kula kulla mashtahid. Antara tanda melampau, iaitu kamu makan apa je kamu nak. Oh, yang kita nak pergi juga, maka kita melampau-lampau. Walaupun pandangan tepat tentang maksud definisi melampau tadi, apa-apa yang dinafkahkan pada jalan yang tidak dibenarkan, yang dilarang. Dan apa-apa perbelanjaan yang menunjukkan kesombongan. Kita belanja mewah ni tunjuk sombong, maka itu jadi melampau. Sebab kita belanja tadi tak membawa kebaikan pada kita. Manakala kedekut pula, ialah orang yang tak keluar zakat, maka dianggap kedekut. Orang yang mengabaikan nafkah isteri dan anak-anak dianggap kedekut. Orang yang tidak membelanjakan harta pada jalan Allah, maka dianggap kedekut. Maka ini disebut golongan yang qata ataupun yang kedekut. Kemudian Allah menyebut sifat keenam. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak pernah menyekutukan Allah. Sama ada menyekutukannya dengan perbuatan, dengan perkataan, ataupun dengan apa-apa sahaja, i'tiqad dan sebagainya. Maka orang beriman kena tahu sempadan kufur. Kena tahu perkara-perkara yang membawa pada kekufuran. Sama ada perkataan dia atau perbuatannya. Seperti memakai pakaian agama lain. Ini akan membawa pada kekufuran. Seperti bercakap dengan bahasa agama orang lain. Menghina agama sendiri. Ini bahasa kekufuran. Menghina Nabi SAW. Dengan apa pun bentuk penghinaan. Maka semua perbuatan ini perbuatan kufur. Yang disepakati oleh ulama. Maka hamba Allah sebenarnya dia jauhi percakapan kufur.
Dan dia jauhi daripada mengikuti perbuatan orang kafir. Sebab itu kita lihat dalam hadis banyak, Nabi SAW menyatakan khaliful musyrikin. Hendaklah kamu biar lain daripada perangai orang kafir. Menjadi kewajiban kita memastikan setiap perangai perbuatan kita tak sama macam orang kafir. Dan hadis Nabi kata apa? La tattaba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qila ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman. Kamu akan ikut jejak langkah mereka. Sedikit demi sedikit kemudian makin banyak. Sehingga bila mana mereka masuk ke lubang biawak, maka kamu turut masuk. Lalu kata sahabat, apakah itu Kristian dan Yahudi? Nabi kata, siapa lagi? Bukan disebut dalam hadis yang lain, bila mana kamu nampak mereka jimat di tengah jalan, kamu juga buat benda yang sama. Kata perangai orang kafir, mereka melakukan jimat tengah jalan. Maksudnya dengan terbuka, tanpa malu. Itu perangai orang kafir. Akhirnya orang Islam turut sama. Sebab tu kita kalau berjalan dengan isteri kita, kita tak boleh tunjuk aksi-aksi yang gairah walaupun isteri kita. Kerana dia mengganggu orang lain, tetap perbuatan itu diharamkan. Kita cium bini kita depan orang dengan maksud cium berahi. Kalau berahi bahasa Terengganu tak apalah. Berahi bahasa Johor. Kerana berahi bahasa Terengganu maknanya suka. Berahi dalam bahasa kita maksudnya syahwat. Jadi seorang tu kalau dicium sikat kasih sayang, itu nama semua orang buat. Kita nak keluar negara, kita pun cium dahi isteri kita. Isteri kita berdahi, cium dahi kita sebagai contoh, cium tangan atau sebagainya. Itu makruf, benda yang dianggap diterima. Tapi dengan cium yang mengangsang syahwat, maka diharamkan. Kalau kita peluk-peluk biasa tak apa. Yang uruf menganggap itu sebagai pelukan kasih sayang, mesra, bukan syahwat. Menunjukkan perbuatan menggairahkan pada mana-mana orang lain termasuk anak hukumnya adalah diharamkan. Tak boleh. Kita suami isteri, mentang-mentang ni anak kita, kita pun buat aksi gairah depan anak kita. Kan ini bini saya halal. Betul dia memang halal. Tapi bukan halal untuk tunjuk pada orang. Orang-orang kafir, mereka buat zina secara terbuka. Semua terbuka. Bini dia ke, zina ke. Maka kata Nabi SAW, orang Islam juga akan ikut akhir zaman nanti. Dan kita dapati benar apa yang Nabi sebut. Dengan filem-filem, contoh dulu kalau orang Islam berlakon, nak pegang-pegang tangan je nak cium peluk payah. Akhirnya makin melampau. Ada adegan ranjang itu dan ini secara berani. Maka ini menunjukkan bahawa apa yang Nabi kata tadi, ikut tradisi, ikut perbuatan orang kafir. Maka ini boleh membawa kepada kekufuran, kepada syirik dan sebagainya. Kemudian kata Allah, wala yaqtuluna an-nafs, tidak pernah membunuh mana-mana nyawa yang tidak berdosa. Allati harramallah illa bilhaq, melainkan dengan sebenar. Apa maksud dengan sebenar? Artinya kalau dengan hukum qisas atau dalam peperangan, maka itu dengan sebenar. Dalam keadaan umum macam ni tidak boleh membunuh sesiapa. Tapi membunuhnya kerana peperangan, maka dibenarkan. Membunuhnya kerana hukum qisas, sebab dia membunuh keluarga kita, maka kita boleh membunuh secara qisas melalui proses undang-undang tadi. Akhirnya dibenarkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, dan mereka ini tidak berzina. Orang beriman menjauhi zina dengan segala mukaddimahnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Bukan sebut jangan kamu berzina, menghampiri zina. Segala mukaddimahnya. Apa yang kita tonton, apa yang kita tengok, apa yang kita bicarakan. Jauhi perkara-perkara yang menjadi mukaddimah zina. Ini larang sama sekali. Kemudian kata Allah, wa man yaf'al dzalika yalqa asama, siapa yang melakukan demikian maka dia mendapat dosa. Yudha'af lahul azab, dan digandakan azabnya pada hari kiamat kelak. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal dalam neraka. Baik, syirik kita tahu kekal dalam neraka. Bagaimana bunuh dan zina boleh kekal dalam neraka? Bila mana dia menghalalkan perbuatan itu. Dan termasuk dalam perkara yang menjadikan seorang itu syirik dan kufur, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang apa salahnya zina suka sama suka? Bahasa dia. Apa salahnya kita membunuh, dah dia jahat kita pun bunuh, menghalalkan bunuh. Maka mereka ini akan kekal dalam neraka. Dengan tempoh ataupun dengan penuh kehinaan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, lepas sebut tentang 3 jenayah tadi, lalu Allah, sebagaimana biasa, setiap kali Allah mencela perbuatan jahat, maka Allah tawarkan taubat.
illa man taba, melainkan orang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, melakukan amal soleh, fa ulaika, mereka itu yubaddilullah sayyiatihim hasanat, Allah akan ubah kejahatan mereka menjadi baik. Baik, apa maksud ubah kejahatan jadi baik? Ada dua makna di sini. Yang pertama, mana-mana orang bertaubat, maka Allah cenderungkan dia untuk buat baik. Sehingga kebaikan yang dibuat itu menggantikan kejahatan dulu yang dibuat. Maka itu yang dimaksudkan yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ganti kejahatan mereka dengan kebaikan mereka. Dulu memang buat jahat, buat buruk, hari ini dah jadi baik, maka banyak buat baik, dah taubat. Yang kedua, kata ulama, orang yang buat jahat ni bila mana dia taubat, maka taubat itu sendiri sudah menukar perbuatan jahatnya jadi baik. Kenapa? Contoh, kalau dia dulu mencuri, kalau dia dulu buat jahat, setiap kali dia teringat benda tu, dia pun menyesal, maka jadi pahala. Dulu saya teruk ustaz, tudung tak pakai. Dulu saya teruk cakap ikut dang saya. Dia ingat jahat dia, dia datang rasa malu dia, insaf dia. Dulu saya zakat pun tak keluar. Setiap kali dia ingat kejahatan, datang penyesalannya, maka itu jadi kebaikan dan pahala. Jadi benda jahat-jahat dia tu, yang dia duk ingat tu, maka taubatnya tu berada di atas kejahatan tadi untuk jadi baik. Kenapa setiap kali dia ingat benda tu, hatinya terguris, luka, rasa sakit sungguh, maka Allah jadikan pahala. Ini ada dua makna. Apakah seorang bila bertaubat automatik kejahatan jadi baik, atau maksudnya dia akan buat baik untuk tutup kejahatannya? Dua-dua tu betul. Yang pertama, memang bila orang tu bertaubat, berhenti buat jahat, maka Allah akan jadikan dia bersungguh buat baik untuk tutup balik kejahatan-kejahatan silam. Yang kedua, kerana dia seringkali bila ingat dosa, maka remuk hatinya. Sedih dia. Terfikir kenapalah bodoh sangat aku buat benda ni. Kenapa teruknya aku buat benda ni. Maka setiap kali dia ingat dosa dia, dia rasa menyesal, maka sesalan itulah kebaikan. Maka setiap sesal tadi berada pada kejahatan tadi, maka jadi baik. Dicatat kebaikan. Sebab itu di antara penafsiran para ulama, yang malaikat ditulis baik dan buruk. Bila mana orang tu buat jahat dan dia taubat, maka Allah Ta'ala padamkan kejahatan dia. Terpadam. Tak ada dalam catatan. Setengah ulama kata tidak disebut ketika mana mahsyar. Memang tulis jahat-jahat ni, tapi Allah Ta'ala tak baca. Dia kerana dia taubat. Ini kalau seolah kita bagi satu gambaran untuk faham, ni orang ni dia buat jahat misalnya. Dia buat jahat dalam golongan dah taubat. Maksudnya ni takkan dibaca oleh Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi sifat ibadur rahman selain daripada mereka menjauhi kejahatan-kejahatan tersebut. Kata Allah, walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak pernah menjadi saksi palsu. Dia tidak berbohong dalam penyaksian. Dia tak lihat benda-benda dalam pimpinan Rahman, dia terjemah melihat, yashhad, melihat. Yashhad di sini bukan maksud melihat, tapi menyaksikan. Dalam pimpinan Rahman kalau kita lihat, terjemahan dia agak sikit kurang tepat. Dia kata melihat benda-benda yang haram, buruk. Tak maksud yashhad di sini ialah syahadatuz zur. Itu menjadi saksi palsu. Kan di akhir zaman ini, mahkamah main peranan lebih daripada selainnya, maka wujudlah saksi-saksi palsu yang boleh dibeli. Termasuk hakimnya, termasuk peguam, semua. Akhirnya mahkamah ini menjadi tempat orang-orang yang punya pengaruh, punya kekuasaan, duit untuk menentukan apa hukuman. Akhirnya akan berlaku pada mana-mana ketika bila keadilan tidak menjadi trust. Wa idza marru bil lagwi, bila mereka lalu majlis yang lara. Kata Abu Aliyah, majlis yang lara itulah perayaan agama lain. Bila dia tengok perayaan agama lain, maka marru kirama, dia meninggalkannya dengan penuh kemuliaan jati diri seorang Muslim. Sebab itu orang Islam, kita tak kongsi raya. Dan kita juga tak participate ataupun involve, terlibat dengan raya mereka. Ni orang daripada wali, kita daripada wali. Nyebuk lebih pada orang. Orang buat raya Cap Gomi, kita pun nak Cap Gomi. Orang buat raya Kristian, kita pun sibuk nak pakai baju-baju mereka yang menjadi alamat perayaan mereka. Kalau kita tak terlibat. Tapi kita tak sekat. Kita tak menghalang. Dan itu hak beragama yang dijamin oleh Islam. Tapi kita tidak digalakkan turut sama. Duk beratur kat batu cave nak tengok video buat keluarga.
Maka ini bukan cara Islam. Ini perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Dan dalilnya ini sebahagian dalilnya disebut oleh Imam Abu Aliyah. Wa iza marru bil lagwi, bila mereka lalu tempat-tempat lara. Tempat kufur ini lara. Sia-sia. Apa benda faedah kita nak lihat perayaan orang kafirnya? Apa lagi nak terlibat? Tengok pun tak boleh. Apa lagi nak terlibat di dalam merayakan perayaan orang kafir? Tentang cara kita orang Islam, kita dah sebut. Kita ada cara kita sendiri. Orang kafir nak beraya, kita tak ada masalah. Silakan raya. Tapi kita tak terlibat. Habis kalau dia ucap kita selamat raya, boleh tak kita ucap dia selamat raya? Dia setengah menyatakan boleh secara mujamalah. Mujamalah ni kita katakan dah dia ucap macam tu, kita pun okey lah. Tapi bukan dengan keadaan kita redha, suka. Jadi kalau orang tersebut happy Deepawali, dengan keadaan dia tak redha, cuma mujamalah. Sebab orang ni kalau raya dia sebut selamat raya, maka dia pun sebut. Walaupun lebih aslam dari selamat, tidak. Jangan. Tak payah sebut pun. Kerana ia berkait dengan tahniah dia pada kekufuran. Bagaimana orang Islam boleh beri tahniah pada kekufuran? Dia tak akan beri tahniah pada kekufuran. Jadi sana ada perbezaan ulama dalam hal raya tertentu. Yang mengasingkan antara budaya dan juga akidah. Ada setengah ulama melihat tak? Kita lihat mana-mana raya yang dirayakan oleh orang kafir, kita menjauhinya. Menjauhinya jauh lebih baik. Wa imma ia bersifat haram atau bersifat syubhat, atau dia akan menimbulkan tohman-tohman tertentu. Kerana perayaan ini lebih terkenal di sisi orang kafir berbanding orang Islam. Memanglah ada juga orang Islam, tapi ia lebih terkenal di sisi orang kafir. Maka menjauhinya jauh lebih baik. Lebih baik. Kemudian kata Allah, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim. Mereka bila diperingatkan ayat-ayat Allah, lam yakhiru 'alaiha, mereka tak berperwatakan pekak dan buta. Maknanya mereka ni cakna, mereka ni prihatin setiap peringatan. Kalau orang beritahu mereka tentang hukum hakam, prihatin. Orang beritahu dia tentang perkara-perkara yang mendekatkan kepada Allah, dia prihatin. Dia tak pekakkan telinga ataupun butakan mata. Tidak seperti orang munafik. Dia baca Quran buat tak dengar. Dia perlihatkan kekuasaan Allah buat tak nampak. Orang beriman tidak begitu. Kemudian Allah menyebut sifat yang terakhir. Ibadur Rahman sentiasa bermunajat, mohon pada Allah. Itu memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami, isteri kami, yakni pasangan kami, dan zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, penenang jiwa kami. Mengembirakan kami, dunia dan akhirat. Dan jadikan kami pemimpin orang bertakwa. Baik, di sini dalil bahawa kita umat Islam perlu ada keinginan untuk memimpin. Sebab untuk tegakkan agama ini kita kena memimpin. Menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, kita perlu kuasa. Maka setiap orang beriman mesti ada keinginan untuk punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah. Kerana tidak akan sempurna mana-mana perintah Allah tanpa kuasa. Sebab itu Nabi SAW memegang kuasa. Dan kata Rasulullah, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel, pemimpin mereka Nabi-Nabi. Maka kalau pemimpin itu Nabi-Nabi, untuk menunjukkan, mempunyai keinginan, punya kuasa, itu sebahagian daripada sifat ibadur rahman. Saya saat tak terlibat dengan kuasa-kuasa ni, tak boleh. Awak kena terlibat. Kerana dengan kuasa tadi berlaku amal ma'ruf, nahi munkar. Kalau tak boleh nak terlibat cara memimpin, menyokong. Kita sokong orang ni. Mudah-mudahan dia dapat tegakkan kebaikan. Cegah kemungkaran. Tapi untuk tidak terlibat langsung, maka dia kita katakan terlepas daripada salah satu sifat ibadur rahman yang sentiasa berdoa supaya jadi pemimpin pada orang bertakwa. Kemudian lepas Allah menyebut sifat-sifat tersebut, maka Allah beritahu balasan dia apa? Ulaika yuzzauna, mereka itu dibalas, diberi ganjaran ghurfata bima sabaru, dengan syurga yang tertinggi. Disebabkan kesabaran mereka melaksanakan perintah Allah. Kerana perintah Allah itu perlu sabar. Sabar itu terkandung dalam kalimah istiqamah. Tuan-tuan yang jadikan orang itu istiqamah, kenapa? Sebab dia sabar. Sabar kita ikut kuliah sampai mati. Sabar kita ke masjid sampai mati. Sabar kita solat Jumaat sampai mati. Sabar kita baca Quran sampai mati. Sabar kita nak buat baik sampai mati. Walaupun kita tak nampak mana ajaib ni, Ustaz tak nampak. Patutnya dah jadi wali ni, Ustaz tak jadi wali ni. Tak apa, kita terus sabar buat taat. Allah Ta'ala nak beri kita bahagian kita bagaimana, macam mana, itu terpulang pada Allah. Kita terus penuhi kehidupan kita dengan taat sampai kita menemui Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala,
Wa yulaqawna fiha, mereka disambut dalam syurga tadi tahiyatan wa salama dengan ucapan-ucapan tahniah. Ucapan-ucapan kemuliaan oleh malaikat-malaikat penjaga syurga. Oleh para bidadarinya, oleh para wildan, para pekhidmat di dalam syurga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarrah, sebaik tempat mereka tinggal. Wa muqama, tempat mereka berehat. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan pada mereka, Allah tak peduli pun kamu, melainkan kerana kamu beribadat kepadanya. Maknanya, kalau kamu tak ibadat pada Allah, apa Allah peduli kamu? Biar kamu dalam neraka lah. Iman kamu tidak menguntungkan Tuhan, tidak merugikan Tuhan. Maksudnya kalau kamu memilih untuk kufur, ia tidak menjejaskan Allah Ta'ala. Kalau kamu memilih untuk beriman, ia juga tidak memberi tambahan pada Allah. Tapi kamu telah melaksanakan perintah yang Allah suruh. Maka segala taklif tadi untuk kamu, bukan untuk Allah. Dan kalau dah memilih kufur juga, kata Allah, ma'yak ba'ubikum, apa yang Allah peduli? Macam kita cikgu lah. Kita kata belajar sungguh-sungguh, bila tak dengar kata, kita marah. Lepas tu kita pun mungkin rotang dia. Dah tengok malas sangat, ikut pandangmu lah. Kalau tak berjaya kamu, bukan aku. Aku dah jadi cikgu. Gaji dah banyak. Pangkat pun dah tinggi. Dulilah aku. Last kali kita kata macam tu. Bila dia degil macam tu. Yang kita duduk sungguh ni supaya dia berjaya, bukan kita. Kita dah ada kedudukan kita sebagai contoh. Maka apa lagi Allah? Ni kalau nak kufur, apa ruginya Allah? Ma'yak ba'ubikum, apa yang Allah peduli kamu? Melainkan kerana bila kamu merendahkan diri, beribadat padanya, berdoa padanya, kerana itu Allah merahmati kamu. Tapi kalau kamu tidak mau merendah diri, tidak mau beribadat padanya, tak mau tunduk pada kebenarannya, maka apa Allah peduli? Kalau kamu kekal dan neraka, apa yang Allah peduli? Tak ada apa pun yang menjejaskan Allah Ta'ala. Kata Allah, faqad kadzabtum, tapi kamu memilih untuk mendustakan kebenaran. Fasawfa yakunu lizama, maka kerugian itu akan melekat pada diri kamu. Azab Allah Ta'ala itu akan melekat pada diri kamu. Seksa Allah Ta'ala itu akan lekat pada diri kamu. Artinya kamu tak mampu untuk bebas daripada azab tersebut. Kalau kamu memilih kufur. Dan kamu telah memilih kekufuran. Maka bila Allah kata, apa yang Allah peduli kamu? Mu ni kalau beriman ke tak beriman, Allah tak peduli. Tapi oleh kerana kamu tunduk pada Allah, doa pada Allah, kerana itu Allah peduli kamu. Tapi kalau memilih kekufuran, tunggulah azab yang akan mengenai kamu. Tentang malam, manusia bodoh berfikir bahawa dalam melaksanakan syiar, dia ingat untungnya orang lain, dia tak nampak diri. Dia tak nampak kebaikan iman itu untuk diri dia. Tentu hari ni kita solat, kita tutup aurat. Untuk siapa? Untuk kita. Menjauhi yang haram, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, untuk kita. Menjauhi semua bisnes-bisnes yang haram, untuk kita. Semuanya untuk kebaikan kita. Mengelakkan perkataan buruk, dituturkan, untuk kita kebaikannya. Maka manusia yang paling bodoh bila dia lupa bahawa syariat itu untuk dia. Dia menganggap macam syariat ini macam Rasulullah ada kepentingan, Rasulullah ada keuntungan. Bukan kamu. Rasulullah penyampai. Dan Allah memerintahkan. Tapi kalau sekiranya kamu mendustakan ya Allah, fasawfa yakunu lizama, maka lazimlah kamu dengan azab Allah. Maksud berterusan kamu dengan azab Allah, dunia lagi. Jangan katakan dunia lagi. Yang kita tengok yang engkar, yang lawan perintah Allah, dunia lagi Tuhan ada tunjuk satu persatu. Apatah lagi waktu mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.